Sini, yaitu pengajaran yang ke-16, muka surat 42. Betul? Ada 44. Ada yang lagi tak habis ya? Okay, kita baca lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulu Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, wa kam taquluna wa tukhlifun, wa kam tanhauna amma lastum anhu tantahuna, wa kam ta'muruna wa la taf'alun, wa kam tajma'una ma la ta'kulun, wa kam taubatin yawman ba'da yawmin tuakhirun amman ba'da ammin thumma lima tunzirun a'indakum minal maut amanun am biyadikum bara'atun minan nar am tahaqqaqtumul fawza bil jinan am bainakum wa bainar rahman rahmah aw taradkumul na'am wa afsadakumul ihsan wa gharrakum minad dunya tulul aman wa la taghtanimus sihhah was salamah fa ayyamukum ma'lumah wa anfasukum ma'dudah wa qaddimu li anfusikum lima baqiya fi aydikum ya bani adam innaka taqdumu ala amalik wa inna kulla yawmin yahdimu min umrik min yawmi kharajta min batni ummika wa tadnu kulla yawmin min qabrika hatta tadkhulah ya bani adam mathalukum fid dunya kamathali dzubab kullama waqa'a fil 'asal intashabat fihi fakadzalika anta la takun kal hatab alladhi yahruqu nafsahu li ghairihi bin nar. Hadis yang terus dibawa datang daripada firman Allah Subhanahu wa taala, lantas diilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Nabi sampaikan kepada kita. Ya. Satu hadis yakni Allah menyeru agak berbeza. Hadis kursi yang lain kita akan jumpa ya bani Adam, ya bani Adam, ya bani Adam. Tapi yang ni Allah Ta'ala panggil dengan satu panggilan yang cukup baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya bani Adam ni untuk semua. Nah, termasuk orang kafir. Sebab anak cucu Adam ni semua manusia, termasuk orang yang bukan Islam. Tapi hadis ni diistimewakan untuk ya ayyuhalladzina amanu. Bila disebut ya ayyuhalladzina amanu ini, yakni wahai orang-orang yang beriman. Bila sebut orang yang beriman, mestilah orang tu muslim. Kalau sebut orang muslim, belum tentu dia beriman. Setiap yang beriman itu muslim, setiap yang muslim belum tentu beriman. Betul kan? Orang Islam, ada yang Islam tak beriman. Islam yang tak taat pada perintah Allah, seperti sembahyang, puasa, zakat,
haji, amar ma'ruf nahi mungkar, itu Islam tapi tak beriman. Tetapi kalau dia beriman, maka wajib dia Islam. Kalau dia Islam pun wajib dia beriman, tapi dia tak mampu. Tapi orang beriman ni memang wajib dia Islam. Kalau dia beriman dia bukan Islam, maka dia bukan orang beriman. Tak disebut. Okey. Kalau kita tengok kenapa Allah Ta'ala sebut hadis ni untuk orang-orang yang beriman. Yang mana kita tengok dalam surah Mu'minun ayat 1 hingga 11, Allah Ta'ala telah pun menggariskan ada 6 ciri orang beriman. Kita cek tengok, kita ada tak? Kalau kita ada di dalam 6 ciri orang beriman, hadis ni untuk kita. Kalau tidak, malu mengaku Islam. Sebab rupanya hadis ni bukan untuk kita. Okey. Apa kata Allah? Dalam saya ambil di antara intipati surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman macam mana yang Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni, macam mana yang Allah Ta'ala mahu untuk orang yang beriman. Alladzina sholatihim khashi'un, yang mana sembahyang mereka itu khusyuk. Okey. Yang pertama, bila kita mengaku kita orang beriman, Islam yang beriman, hendaklah sembahyangnya khusyuk. Sekurang-kurangnya khusyuk solat dia ketika mana takbiratul ihram dan ketika mengangkat syahadah pada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Sekurang-kurangnya tahiyat awal dan tahiyat akhir. Waktu takbiratul ihram dan ketika mengangkat syahadah, sewaktu baca tahiyat awal dan tahiyat akhir. Sekurang-kurangnya. Janganlah sampai tak masuk langsung, sampai tak ada khusyuk langsung, maka binasa. Binasa. Ketika mana takbiratul ihram, di situ ada satu-satunya rukun yang dipanggil dengan nama rukun qalbi, yang hati berjalan. Hati berjalan, lidah melafazkan. Dua di antara perkara yang dibuat dalam satu kerja. Dan satu lagi ada sunat hai'ah, iaitu mengangkat kedua belah tangan hal keadaan tangan ni bagi bengkok. Bukan lejam je, tapi bagi bengkok seolah-olah hujung-hujung jari kita ni menghadap juga ke arah kiblat. Bukan saja tapak tangan, tapi itu dia ada 3 rukun ketika kita mengangkat takbiratul ihram. Ada 3. Yang ni pertama hati, kedua lafaz Allahu Akbar, ketiga pada perbuatan yang mana disuruh oleh Imamuna Syafi'i, iaitu bengkokkan hujung-hujung jari. Bukan bengkok, bukan lejang. Kenapa? Kerana nak jadi saksi, hujung-hujung jari kita ini menghadap arah qiblat. Bukan macam tu. Tapi macam ni, tapi bengkok. Kalian tengok membengkok sedikit. Ada 3 rukun. Sekurang-kurangnya kalau nak jadi orang yang mukmin. Okey, kita cek itu insya-Allah. InsyaAllah biarlah. Waktu kita nak takbiratul ihram ni, kita punya fikir takut sakit tak masuk. Tak masuk rukun qalbi. Bila tak masuk rukun qalbi, pada pandangan ulama Syafi'i tak sah sembahyang. Tak sah. Maksud apabila tak sah sembahyang, macam kita tak sembahyang. Bila orang tak sembahyang, dia bukan di kalangan orang yang mukmin. Jadi itu kita jaga, itu dalam pemeliharaan kita. Okey. Mungkinlah dalam kita membaca doa iftitahnya, sak ingat, sak lupa, sak ada, sak tak ada, sak ada, sak tak ada. Seterusnya sambung dengan Fatihah. Dan Fatihah kadang-kadang surah. Ada ketika kadang melengung melepas habis Fatihah. Tak main surah apa Allah Ta'ala tak ilhamkan. Pasal apa? Sebab kita ghafil, kita telah lalai, kita jadi lupa nak baca surah. Dia lengung apa tunggu lama, nak baca apa? Tak ada perancangan. Kita kena rancang setiap kali nak solat. Saya pun nak baca surah. Alhamdulillah. Yang kedua, surah Tin.
Jadi sampai tak ada perancangan. Ya? Orang kalau kita nak masak ada perancangan kan? Sembahyang kena ada perancangan tak? Surah apa? Pagi surah apa? Nah, rakaat kedua sekali surah apa? Tak ada. Lepas tu kan last sekali ambil al-ikhlas. Tidak pun tak baca terus. Rokok. Tapi masih lagi dipanggil mukmin. Selagi tak gugur rukun dan syaratnya. Okey. Itu yang pertama, Allah Ta'ala kata sekurang-kurangnya dalam diri kamu ada khusyuk ketika sembahyang. Paling sikit ketika takbiratul ihram dan juga tahiyat awal serta akhir. Cek dulu tengok, insya-Allah ada. Okey, nombor 1. Kan saya kata 6, bukan saya kata Allah kata. Allah kata 6 orang yang mukmin. Sebab kita nak baca hadis ni dia nak suruh kepada orang mukmin. Jadi kita nak kata layak dah aku untuk membaca hadis ni. Okey. Yang kedua, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang lara. Apa maksud lara? Yang sia-sia semata-mata. Cuba elakkan diri daripada perkara yang lara. Janganlah hidup kita ni berlalu seharian. Hari ni buat apa, pikir-pikir daripada pagi sampai ke malam, apa pun tak buat. Apa pun tak buat. Kena hari dia main penyegan tu lah. Nak pergi mandi pun segan. Punya tengok handphone macam nak meletup. Lara. Ini disebut benda lara. Kalau matahari lain nak yang kelam kabut tu boleh pula. Buat duha dalam kelam kabutnya, buat qabliyah ba'diyah ini semua tak buat. Awaklah aku segan sangat hari ni. Itu hari lara. Elakkan. Dan seandainya kita jatuh ke dalam perbuatan yang lara, yang sia-sia semata ni rasa menyesal. Menyesal semua. Kalau aku buat pun bagus. Cuba elakkan diri daripada perkara-perkara yang kita tahu. Perkara sia-sia ni tak mendatangkan faedah pun untuk diri kita dan untuk orang lain. Tak ada faedah, tak ada satu apa faedah pun. Contoh macam dia pun suka bubuh drama bersiri waktu maghrib. Ada matuk-matuk yang suka tunggu ikuti. Yang ni satu penyakit juga. Drama bersiri ni cerita Melayu ni tak ada lain lah. Satu hero, 3 perempuan mau ke dia. Tidak pun satu perempuan, 3 jantan mau ke dia. Datuk, Dati. Kaya saja. Berebut. Dapat pula mak mentua tak suka. Allah lah itulah pun punya tunggu sampai berulat di mata. Dan dalam maghrib tu ujian sungguh. Tak salah ikuti bulan. Tak salah ikuti. Lala sekali. Ni nak kena tengok ni last ni episod terakhir. Punya tunggu nak tengok. Tak salah. Lama sungguh-sungguh. Habis gambar tu, mereka tu memang menerima bayaran lumayan. Kita apa dapat? Zikirnya tidak waktu maghrib, takut lagi gambar tu habis. Tapi dah dipandai berakam siap-siap. Pasal apa? Pasal nak tunggu hak yang lara tu lah. Nak tunggu yang lara. Lepas tu jadi satu isu pula. Dah lah apa tengok sesuatu yang lara pada waktu yang wajib. Prime time. Kena perang time tu perang dengan syaitan tu Sembang pula. Tengok malam. Mengata pula dekat kawan tu, dekat mak tiri kawan tu, dekat bini nombor 1, dekat bini nombor 2, kat mak mentua kawan tu. Mengata pula. Aduh. Lama tak? Ya. Kita yang nombor 1 tu rasa macam tak sanggup juga lah. Mai nombor 2 ni lama. Allah. Banyak sudah lah. Adakah salah tengok TV? Okey. Tengok TV tak salah dah. Itu satu-satunya hiburan yang ada dalam rumah seorang suri rumah. Tapi kalau surah rumah suka tengok TV, apa dia kerja? Suka dia kerja lah. Kalau perempuan ni dia habis-habis sangat buka. Kalau macam pagi-pagi tu tanyalah ustaz, dia tak larang dia lah. Bukan semua larang.
dia mendatangkan ilmu dah. Tazkirah malam Jumaat, TV Al-Hijrah tu sentiasa menghidangkan santapan rohani dah. Ada kebaikan dia. Nah, tapi yang lara tu lah dulu lah. Dulu depan tengok drama apa? Drama Korea. Dah sampai gila pada yang mengikut episod. Padahal pelakon Korea tu bukan dia cakap sangat, dia lengung. Aku sakit hati dia tengok. Apa tengok drama apa? Tengok dia tak cakap pun. Kalau kata mak ni tak ada perasaan kalau tengok gambar Korea. Ha, tak cakap dia lengung sampai berjam-jam. Siapa lah suruh yang perlu tunggu penuh perasaan? Nah, lara tak? Oh, lara lah lagu tu kan? Nah, di antara perkara-perkara yang lara yang ada dalam rumah kita. Okey. Selain daripada tu, handphone dah datang ni lagi satu. Ha? Datang ni lagi satu. Lo ni matuk-matuk bermana? Ha? Tak salah, bagus. Dia macam dia lah kan. Buka Quran baca. Quran baca tiga dah banyak dah. Tengok jam. Tak masuk lagi waktu Isya. Pegang handphone. Pegang handphone. 5 muka surat pakai sesat. Nah, orang pun masuk dah waktu. Dan dah rasa cepat masuk waktu. Masa dia baca Quran lama-lamanya nak Isya. Lambat tu. Pegang telefon je. Dan jadi cepat. Tambah hang buka cerita hak lara lagi seronok. Nah. Kita tak ada nak habis tengok yang ni, dia main yang lain. Tak ada habis tengok ni, dia main yang lain. Dia main yang lain. Dah. Tengoklah. Bukan kata kat orang, kat diri sendiri pun nak kutulah juga. Macam tu lah adanya. Okey, itu yang kedua. Hindari daripada perkara yang larang. Ni cuba elak, kita elak termasuk juga. Nah, kita elak termasuk juga. Okey. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang beriman yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yakni yang menunaikan zakat. InsyaAllah. Pasal zakat ni setahun sekali dah. Kita ada zakat yang wajib ditunaikan setiap setahun sekali. Sekurang-kurangnya zakat fitrah. Kita buat. Kita bayar. Walaupun dalam keadaan rasa-rasa macam tak cukup lah. Mak nak beli kuih samprit ni, tak cukup duit. Pasal apa nak kena bayar? Zakat fitrah RM7 lagi. Tak apa. Nah, korban janji tertunainya zakat fitrah. Zakat harta tu mungkin dikecualikan. Hanya orang yang banyak harta sahaja. Nah, yang berkemampuan saja. Tapi zakat fitrah tu memang wajib pada setiap individu Islam. Sama ada kecil atau besar, kaya atau miskin. Kecuali hak papa kedana je tak payah bayar. Maksud papa kedana ni tak ada apa nak makan dalam rumah dia. Orang tu tak payah bayar. Jangan dia main, saya ni ada anak sebelah, wajib ke bayar zakat? Tanya dia. Ada benda dah nak buka puasa? Ada benda nak buka? Ada, beras lambat orang punya bagi dah bulan-bulan Ramadan tu lah. Sampai naik bubuk. Punya banyak. Sampai boleh jual. Wajib. Walaupun anak hang 17, wajib selagi ada makanan dalam rumah. Tetapi kalau pipi tengok sebiji beras pun tak ada, orang tu baru digugurkan daripada membayar zakat fitrah. Ada yang tak mau lah, yang tak mau bayar dan bagi alasan dia susah. Orang kaya pun bayar RM7 juga. Pasal apa dia orang miskin nak kena RM7? Apalah dipertikaikan kaya dan miskin. Penglihatan kalau nak timbang dengan sebelah biji mata pun tak sama dengan nikmat kekayaan yang Allah Ta'ala bagi ni. Tak sama. Sebab nikmat biji mata ni boleh tengok, boleh melihat. Okey, itu zakat. Itu yang ketiga. Yang mana yang keempat, ciri orang beriman. InsyaAllah, saya kata yang ketiga insyaAllah tunai. Yang keempat Allah Ta'ala kata menjaga amanah. Jadi kita tengok balik, tengok pada diri kita, terus tengok orang lain, kita tengok diri kita. Aku adakah seorang yang menjaga amanah? Amanah yang pertama, barang simpanan yang orang suruh kita pegang. Dia bagi dekat kita, hang tolong simpan sat duit aku. Pasal apa hang tak mau simpan sendiri? Aku kalau simpan aku suka bagi perhabis.
Dan ni hang tolong simpan sah. Dia bagi kat kita suruh jaga sah. Kita guna. Hore. Dia sampai masa dia nak ambil. Dia minta dekat kita. Loh, habis aku pakai ni. Orang ini orang pecah amanah. Tetapi kalau dia bagi kita tolong simpan, kita guna sat habaq kat dia. Ni guna duit lah. Guna duit. Tak apa. Tapi esok minta amal ada. Kadang duit tak ada di tangan kita. Duit yang kita simpan, duit kawan tu ada. Tak apalah, guna duit dia dekat dulu. Saya aku bayar. Boleh. Macam tu boleh. Dahulukan dengan amanah yang dibagi, kemudian kita ganti semula. Macam tu boleh. Tapi jangan guna sampai habis tak ada orang bayar. Itu dipanggil orang yang pecah amanah. Bila diberi amanah, dia khianat. Okey, apa lagi amanah? Rahsia aib seseorang. Simpan, tutup. Kalau diberi satu-satu rahsia, simpan. Dia besar pula, simpan. Dia pecah di perut, jangan pecah di mulut. Dahsyat tu. Sak lagi je aku pecah. Tengok, amanah lah kita. Amanah lagi. Kita pun hamba. Ni kau abang yang cerita kat siapa-siapa ni. Dia beritahu aku, dia tak boleh cerita kat siapa pun dia kena abang ni. Ni. Betul-betul yang cerita. Nanti saat kawan tu pun dalam rasa busuk dalam perut dia pun bawa cerita. Lagu tu lah. Dalam rahsia. Dia pecah di perut, dia pecah di mulut, dia pecah melecah dari mulut. Okey, itu yang keempat. Cek balik diri, cek diri kita masing-masing. Tengok orang, Okey, yang kelima apa? Yang kelima Allah Ta'ala kata orang yang menepati janji. Apa juga perjanjian kita, sama ada perjanjian kita dengan Allah. Apa janji kita dengan Allah? Janji kita dengan Allah seperti mana kita berniat nazar. Itu berjanji lah. Berniat nazar sekian. Kalau aku dapat, aku nak buat sekian. Wajib tunaikan. Itu perjanjian dengan Allah. Ataupun berjanji dengan kawan-kawan kita, ataupun dengan anak pinak kita, ataupun dengan binatang. Binatang ni mereka adalah perakam yang paling setia. Kalau habaq dekat dia sekali lagi, dia tunggu sungguh dia tunggu. Nanti saat tunggu aku balik, aku bagi ke makan. Rupanya dia tunggu. Kalau dia tak pagi-pagi dia dah dapat makanan daripada kita, dia akan main. Itu perjanjian kita. Kadang dia main waktu tak kena hari, tak kena time. Tadi pagi dah bagi, ni main pula tengah hari. Takkan nak makan sehari 3 kali. Petang lah dia bagi. Petang tadi dia tunggu. Janji. Macam itulah kita dengan orang. Binatang semua dah tak dihamput, tapi dalam hati perut dia mana kita tahu lah. Dia ni mengarut lah, pemohong dia. Tadi dia kata dia balik dah bagi kat aku. Dia buat tak tahu, dia makan ke dia saja. Dia tak tahu dia kata apa. Tapi kalau dengan manusia, ada sampai tahap kita ni dengan kawan, dengan dia tu dosa janji dah. Sampai orang takut lah dia dengan dia. Punya suka mungkin munafik. Dah berjanji nak pergi makan kenduri, ikut. Tak kira lah berjanji nak pergi mana pun. Dah lama kata janji, tunaikan. Tambahlah janji yang besar-besar tu lah. Yang orang nak marah janji dicapati tu lah. Kan janji ditepati, janji dicapati yang orang pakai marah ni. Tak tahulah dah. Kan senang pun lah. Nak jadi menteri kita seronok. Dia tu jadi menteri. Janganlah jadi menteri. Saya dah abang perempuan dan janganlah jadi menteri. Susah. Hari-hari orang nak kita. Hak puji tu ada, hak yang kecil tu berlambak. Kalau salah, bela kita jadi diri sendiri. Pun orang tak kata kita kan. Tambahlah kita jadi menteri. Satu Malaysia nanti tengoklah. Dia tu tak boleh pakai. Janji kami.
Naik ke atas, dia tak buat apa pun. Tak salah dah, tak salah. Seeloknya elakkan dia. Dia pun nak dapat pahala banyak. Dia pun kuat. Kita tak kuat, tak salah dah. Tak salah dah bertanding mana-mana dah, jadi menteri ni nasihat dah. Okey, itu yang kelima. Dan yang keenam, dia kembali balik kepada yang satu. Keenam, jaga solat. Apa yang dimaksudkan dengan jaga solat ni? Pertama, tepat waktu. Kedua, daripada wudu boleh kena jaga. Daripada wudu sampailah dalam solat. Termasuklah kelakuan. Termasuklah ambil berat pasal pakaian, ambil berat pasal ayat yang kita gunakan. Ini orang yang menjaga solat. Dia jaga sungguh tentang pakaian yang dia pakai, telekung yang dia kenakan, jarang ke, halal ke pinjam hak orang tak harap ke, pun tak boleh juga. Kecuali kalau dia tu wakaf. Kadang-kadang kita pergi satu tempat, mungkin pakaian kita tak berapa selesa untuk kita pakai bersolat, kita pinjam telekung orang. Kita kata boleh nak pinjam telekung. Dia kata boleh, tapi yang ni bukan telekung dia, telekung kawan dia yang ada kat luar. Tak apa, saya beritahu kat kawan, tak boleh. Tak boleh lah. Sebab kawan tu tak tahu, dia tak izin. Okey? Dia tak izin, kita kena gerak dia bagi tahu. Baru boleh pakai. Kalau tidak, kita bukan orang yang jaga solat. Maafi hifzis solat. Bukan orang yang memelihara sembahyang. Apabila dia kenakan pakaian, ikut suka. Jadi tutup aurat, takkan dia tak bagi ikut. Memang dia akan bagi, tapi kita ambil tanpa izin. Pakaian itu dikira sebagai haram. Walaupun bersih, tapi tanpa izin daripada tuannya. Jangan pakai, jangan ambil mudah-mudah saja dah. Sebab tu kita bila dalam musafir pada pakaian solat sejadah. Dia tanya, sejadah ni siapa boleh? Dia kata wakaf. Wakaf boleh pakai tu. Tetapi kalau ni sejadah orang lain, tak boleh. Sujudlah atas lantai saja, tak salah. Sah saja sembahyang, jadi tempat tu bersih. Okey, dalam keenam ciri ni ada dah. Kalau ada, allazina amanu. InsyaAllah kita di kalangan orang yang beriman. Jadi layaklah nak baca tu kan ni. Berapa layak nak baca tu kan? Lima taqulu ma la taf'alun. Awaklah kata Allah Ta'ala, mengapa kamu katakan barang yang tidak kamu lakukan? Awaklah hampa cakap benda yang hampa tak buat. Hampa kata benda yang hampa tak boleh buat. Okay. Nah, contoh tentang seorang orang yang beriman, di mana dia ni tok guru, tok guru. Hobi dia paling suka memancing. Sebab dia kata memancing ni mendidik kesabaran. Malah orang mengikan ada hari dapat, ada hari tak dapat. Satu hari datang seorang kafir, ajak dia pergi memancing. Tapi yang ni dia kata kita jangan guna mata kail, kita guna jala. Dapat banyak sikit. Dapat banyak sikit. Lepas tu kata tok guru ni, dia tak mau guna jala, dia nak guna mata kail. Dapat sekok-sekok. Dia tu kata, kalau kita guna jala, hang sebagai orang Islam boleh balik awal, boleh sambung ibadah. Ni kita dalam mungkin seminggu tu hari cuti lah. Lepas tu dia kata, habis orang yang bukan Islam, dia kata, aku boleh menyantuni ahli keluarga aku. Jom kita pergi. Lepas tu kata si mukmin ni tadi, orang yang beriman ni tadi, dia kata, rezeki ni ada pada Allah. Kalau dapat, walaupun dengan mata kail, dapatlah. Kalau kata hari tu dah tak ada, walaupun guna jala, maka tak ada lah. Kata si kafir ni, rezeki aku di bawah kekuasaan Tuhan yang menjaga rezeki. Kan dia pakai syirik, Tuhan dia pun banyak. Jadi dia beritalah sekian-sekian nama Tuhan dia yang tukang jaga rezeki. Lepas tu kata kau ni, kata yang si mukmin ni, yang beriman ni, hang pun Tuhan aku yang bagi rezeki, ya Allah. Apa lagi kita pergi tengok hari tu.
Lalu kita pergi tengok. Nak tengok Tuhan hang kau bagi rezeki atau Tuhan aku ni berala dia, atau ujian kepada iman, menjalan kau tunai sekali nak ikan dia banyak yang si kafir ni. Dia sambil dia puji nama Tuhan dia, sambil dia puji nama Tuhan dia. Yang si mukmin ni pun menjalan. Nah, hanya ada sampah semata-mata, tak ada ikan. Dia tetap alhamdulillah, tak ada untuk aku. Sampailah petang, kau lu dapat banyak ikan, sampai dia senyumlah dia gelak. Hang kata Tuhan hang bagi rezeki. Tengok Tuhan siapa bagi rezeki. Dan pada lontaran jalan dia yang terakhir, dia bawa naik seekor ikan besar, ambil orang mukmin. Ikan besar ni dia pelupuk jatuh balik lah. Dia jatuh dulu. Kita ni setiap urusan pekerjaan kita ini diwakili, ditemani oleh malaikat. Malaikat yang mewakili si mukmin yang asal hampa. Sebab tak ada rezeki untuk si mukmin. Sedangkan untuk si kafir tadi banyak Allah bagi. Ujian pada iman ni. Lepas tu, ini satu riwayat daripada wali Allah lah cerita ni. Dicerita oleh Abu Darda. Dia kata Rasulullah SAW. Kemudian malaikat ni, malaikat rahmat Mikail naik kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kesiannya sekian-sekian hamba bulan yang mana hidupnya, lidahnya tak pernah berhenti berzikir, memuji namamu. Walaupun rezeki dia tak ada, yang dia buat naik sampah, dia buat naik sampah, sampai yang terakhir seekor ikan besar dah ada di dalam genggaman, tapi lupuk-lupuk jatuh balik. Sedangkan si kafir yang memuji nama beradanya dapat begitu lumayan hasil tangkapan. Kesiannya, dia kata, aku rasa menyesal. Malaikat Mikail rasa menyesal, kesian tengok. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada malaikat Mikail. Dia kata, tengok, dia kata, hasil daripada kesabaran dia, aku telah bina satu mahligai untuknya di dalam surga. Sebab mukmin itu mukmin yang sabar atas ujian yang Allah Ta'ala bagi. Sementara si kafir itu bahawa tengok, neraka yang menjulang-julang tinggi, aku akan bagi kepada orang yang kufur. Sebanyak mana yang dia mahu, aku akan bagi. Sebab tidak ada nikmat untuknya di akhirat. Okey, si kafir ni balik. Dia katalah pada mukmin, tak apalah lah ni hang mengaku dah, yang Tuhan hang bukan pemberi rezeki dah, dia kata. Sebab hari ni Tuhan aku nak bagi dekat hang, supaya hang rasa insaf melihat aku yang tak dapat ikan. Dia berkesian, dia bagi. Si kafir ni dia bagi kepada ni. Jadi dia ambil. Boleh ambil? Boleh ambil. Ambil balik. Bila balik mai, hak yang si kafir ni, bila dia balik mai, dia pun murah. Dia bagi ke orang, dia bagi ke orang. Yang terakhirnya dia balik ke rumah dia. Setelah dia kata dapat ikan banyak, tapi ambil lagi ke orang. Ambil lagi ke orang. Tinggal untuk yang nak makan ke rumah sahaja ya, yang sedikit. Lantas kata isteri dia, apa yang kita dapat? Pergi daripada pagi sampai ke petang, apa yang dapat? Dapatlah ikan sikit. Ya, lain kita buat kebajikan dengan orang lain. Okey, kalau kita tengok dari kisah ni, adakah kebajikan si kafir itu tersangkut pada mana-mana? Tak ada. Sebab dia tak ada bank simpanan. No? Walaupun dia menyimpan untuk akhirat, tak masuk dalam simpanan dia. Sebab dia tak ada account. Sial. Sementara si Muslim ni, yang memang tak dapat apa-apa, rupanya ada mahligai dalam surga. Hasil daripada kesabaran. Itu sebab tu Allah Ta'ala tanya sini, pasal apa hampa tak boleh buat apa yang hampa kata? Kita selalu pesan dekat orang sabar, no? Pesan dekat orang suruh bersabar. Tapi pasal apa kita tak boleh buat? Sabarlah, bukan rezeki hang apa macam mana. Sabar, mana boleh sabar? Hang cakap senang lah, suruh orang sabar je. Oh tak larat dah nak sabar.
Ambil. Rupanya Allah Ta'ala bagi ujian tu dia nak bina satu balikan. Allah mahanya balikan Allah tu nak. Mahanya kita kena bayar dengan pengorbanan lah. Pengorbanan jiwa ni sakit ni. Sakit semua-semua di dalam. Awaklah dapatkan dia. Alah macam kita pergi satu-satu majlis cabutan bertuah. Majlis cabutan bertuah. Kalau nak tak nak lah nombor aku. Kita tengok asyik dia tu je. Dia tu semua lah. Tuah sukuh. Tapi lah pada dia apa dia ada je lah apa dia nak. Hak kita ni selalu tersimpang je tu. Kira kita ni keluar balik yang macam saya baru ni. Keluar balik masuk dalam kereta. Tak ada lah nombor aku tak pernah naik pun. Tapi berharap juga. Dah sampai last sekali lah. Duduk dalam kereta. Dengar-dengar orang panggil. Biar betul aku tak. Aku kali tu. Cari 2-3 kali umur. Dia panggil aku rupanya. Adalah. Memang dia kata tak ada apa dah. Tu kata apa yang Allah Ta'ala buat tu. Ada pasal. Kita ni duk kata suruh sabar. Dia kata ke orang dalam kan. Kemudian bila kena dekat diri hang sendiri, baru ada akan. Ni Allah Ta'ala kata awaklah hang duk cakap benda yang hang tak boleh buat. Wahai orang mukmin. Memang kita suka cakap benda yang kita tak boleh buat lah. Pasal apa? Pasal tak kena kat kita. Cuba kalau kena dekat kita. Kita banyak yang kamu tengah hal-hal yang kamu sendiri. Banyak yang kamu tegah hal-hal yang kamu sendiri tak berhenti melakukannya. Hang tak bagi orang buat, tapi hang selalu buat. Sikap orang mukmin. Dan banyak hal yang kamu suruh, tetapi kamu tak melakukannya. Hang suruh orang buat, tapi hang tak buat. Hang tak bagi orang buat, tapi hang buat. Apa macam ni? Dan banyak yang kamu kumpulkan, tetapi tidak kamu makan. Kerap kali kamu menunda-nunda bertaubat. Hang himpun lambat-lambat sampai tak menang nak makan. Ini satu kerja paling tak elok lah. Hak yang jenis suka himpun berlambat-lambat, dia sendiri tak makan. Kita tengok, kalau pak suruh membungkus, dia bungkus bawa balik berlambat-lambat. Kita tanya, di rumah yang ramai ke? Tak ada, ada lah 2 orang. Boleh makan banyak orang. Boleh. Ambil simpan sampai bulan depan. Agak-agak lah. Agak-agak lah. Dengan berapa banyak. Yang ni kira kalau tengok hak orang, punya mau lah sampai berlambat-lambat nak buat apa. Sampai terpaksa, akhirnya buang. Last kali benda sebenarnya. Kalau benda hak bungkus last ni, dia pun campur-campur dah lauk tu. Kalau lambatnya dia berbuih lah. Tapi berebut. Ini sikap kita sikap yang kena buang. Ambil sekadar kamu nak makan saja. Pemurung kalau kata main perangai esok dia tak mau dah. Ini sedap ni. Cicah dengan roti pula. Pemurung. Esok pagi dia tak jumpa dah roti tu. Dia jumpa roti canai di kedai lagi. Dia tak boleh dah makan di rumah. Perangai sampai berkerak, periuk-periuk. Last sekali buang. Itu Allah Ta'ala kata. Sikap orang yang macam ni, dia kata dia suka menunda-nunda bertaubat. Lain kali jangan ambil dah. Ni nak abang nak pesan ni, lain kali jangan dah bawa balik dah. Mak bawa balik, anak bawa balik, pak bawa balik. Tak apa. Bagi borang periuk kita banyak. Tak makan pun. Apa dah makan, mereka pun tak teringin dah. Dari sehari ke sehari ini tundaan bertaubat. Allah Ta'ala cukup marah. Bila nak bertaubat? Nak bertaubat lah. Nanti. Hari ni kita buat, dapat esok-esok kita bertaubat. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku buat salah. Nanti kita pakai bertaubat. Tundaan kata Allah. Dari tahun ke tahun, mengapakah kamu masih menunggu? Nak tunggu apa lagi? Untuk jalan kebaikan, maka kata Allah, jangan tunggu. Lima tunzirun. Nak tunggu apa? Kata Allah. Apa yang kamu nak tunggu? Nak tunggu sampai hidayah. Tunggu sampai seru. Seru tu dah ada. Hari kelahiran kita tu dah sampai dah seru. Cuma kita nak ambil yang tak mau. Adakah kamu dapat mengelak? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kamu dapat mengelak dari maut? Boleh elak dari maut? Maksudnya seperti mana kita menunda taubat, boleh kita nak tunda maut?
Nanti saat main malaikat nanti saat ni ambil lagi saat lah ni. Banyak lagi tak selesai ni nak. Nanti saat kau nak pergi buat kau tu barang dia aku bagi. Tak bagi. Awak tak bagi dok, kau tu pesan suruh bagi tapi aku tak bagi dok, ingat. Esok lah. Macam ni lah. Nah, nantilah dok, nanti ya. Kalau boleh tunda maut macam tu tak apa lah. Itu kata Allah. Jangan tunggu dah sebab kita tak boleh tunda maut. Nah, adakah kamu kuasa melepaskan diri pada masuk neraka? Bolehkah kita melepaskan diri daripada neraka yang mana disertakan sesungguhnya neraka itu mempunyai 700,000 lubang. Nah, dalam setiap 700,000 lubang itu adanya 700,000 malaikat, nah, yang sedang menunggu untuk dilemparkan seseorang hamba dimasukkan untuk disiksa, diazab. Adakah kamu merasa sudah wajar menerima balasan surga? Layakkah kita dimasuk ke surga? Allah tanya, layakkah kamu? Apa rasa apa boleh ke surga? Macam kata seorang sahabat Nabi SAW yang paling fakir sekali, masa Nabi pergi ziarah dia, ada hadisnya, hadis cerita Abu Darda, dia sakit demam panah sampai tahap garing tu. Nabi pergi ziarah dia, orang demam panah, dia panah pula sampai kita pegang, tapi dia di dalam dia sejuk tu, dia sejuk sampai meletak. Tapi Abu Darda ni dia memang terkenal dengan kefakiran dia. Dia pernah jadi kaya dan dia kembali kepada kemiskinan. Masa Nabi sentuh kulit dia tu, Nabi kata panas sungguh. Dia kata kepada Rasulullah, sejuknya tangan Rasulullah, rasa aman sakit dia. Waktu Rasulullah pegang kepala dia rasa. Rasulullah kata, maukah kamu aku berdoa pada Allah untuk kesembuhanmu? Dia kata apa? Jawab Abu Darda kepada Rasulullah ni, ya Rasulullah, aku lebih suka sakit. Mana ada kita punya tarah ni, makam ada kat kita lah. Di mana ada siapa suka sakit kan? Kira sakit tu lala tu nak suruh baik, nah. Kalau dia rasa-rasa, oh sakit ni tak nak kena cari bahan. Bila sakit semalam nak rasa. Nah, nanti siang punya nak pergi klinik. Nak pergi klinik lah, dia awal ni sakit lah, tapi semalam bersiang dah, semalam bersiang tak lera. Mungkin daripada malam sampai siang lah. Kita lihat kan ni, semalam bersiang tak lera. Bukan tidur malam ke? Itu hak siang tak lera saya. Dia nak daripada malam sampai siang. Dia tak lera, dia nak pergi klinik lah, sakit lah. Okay, berbeza dengan sahabat Nabi SAW. Mereka ni kata Abu Darda, aku lebih suka sakit dari sihat. Kerana sakit itu menggugurkan dosa-dosaku. Itu di antara lafaz orang sahabat dia kata, aku lebih suka miskin daripada kaya. Kerana miskin itu menimbulkan rasa tawaduk kepada Allah, sifat rendah diri. Kan Rasulullah ni bila dia tengok dia dengan tak ada baju, terketak-ketak sejuk, Rasulullah ambil ridak dia, selimut sahabat ni, dia rasa aman dalam selimut ridak Rasulullah tu. Jadi waktu Rasulullah nak balik tu, dia tarik ridak Rasulullah tu, dia bagi balik. Rasulullah kata, selimutlah, tak ada baju. Dia kata, aku lebih suka fakir daripada kaya. Kerana kefakiran itu menimbulkan rasa tawaduk. Maksud tawaduk ni rendah diri, kemiskinan. Dan lagi dia kata, maka dia kata, ya Rasulullah, andai kesakitan ini adalah yang terakhir buat aku rela untuk memilih kematian. Kerana mati itu boleh mendekatkan aku dengan Allah. Wali-wali Allah lah, sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau kita tengok di antara 3 sifat ni, satu pun tak ada kat kita. Satu pun tak ada. Kalau kata sakit, kita wajib berubat. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah lah. Wajib berubat, tak ada lah dia. Awak yang biar, Allah bagi sakit, dia lah bagi semudah. Kita cari. Kalau kita susah, kita wajib berusaha sampai kita mampu. Kalau nak mati, dah nak mati sangat dah, usaha juga. Orang kata tak boleh buat apa dah, usaha juga. Kalau tidak daripada hospital kan, doktor kata, baliklah, tak boleh buat apa dah kat dia. Duk guna tong oksigen, beli tong oksigen tu, bawa balik main. Kalau boleh nak hidup lagi,
nak sambung hayat lagi. Kalau ada kata ni nak kena tutup dalam sini tu ada tutup lagi, selagi tu ada tuan jangan tutup lagi. Punya nak sambung hayat. Dia kata tak ada benda-benda ni dalam diri kita. Kita hak ada ni tunda sikit lagi. Sabar sikit lagi. Ya? Kita dah suruh Allah Ta'ala sabar melalui para malaikat. Mana boleh nak? Yang mana dia kata, adakah kamu merasa sudah wajar masuk ke syurga? Layak tak? Layak tak? Saya tanya kita, bukan saya tanya perempuan, saya tanya kita. Termasuk saya, layak tak? Tak layak tak? Ilahi lastulil firdaus. Lastulil firdaus. Tak layak aku ni nak masuk ke syurga. Tapi wal aqwa alan nar, aku tak kuat. Aku tak kuat nak menghadapi siksa neraka. Itulah kita. Sebab Imam Syafi'i kalau kata macam tu, kita nak kata lagu mana? Kita nak kata lagu mana? Aku ke syurga, aku layak ke syurga. Kalau Imam Syafi'i kata macam tu, kita nak kata macam tu. Imam Syafi'i seorang faqih dalam Islam, boleh menyelesaikan satu-satu masalah fiqh ketika tidurnya 100 kali masalah diselesaikan. Kalau kita ni boleh selesai apa lah waktu tidur. Kalau tidur apa pun tak selesai. Tak boleh tidur, aku lena selesai apa pun tak jadi. Pasal lena punya kerana dia tidur, dia boleh menyelesaikan 100 permasalahan fiqh. Tu pun kata lastulil firdaus, tak layak aku ke syurga. Oh yang ni hak tak buat apa pun nak pergi syurga. Malu kat Allah, malu kat Imam Syafi'i. Sudahkah ada di antara kamu dengan Tuhan hubungan kasih sayang? Dia tanya, Allah tanya dekat kita, ada tak hubungan kasih sayang? Ada tak rasa sayang pada Allah, rasa kasih, rasa cinta? Kita tengok balik, nak tengok ada ke tak ada. Kalau tak sembahyang rasa rindu sangat. Untuk perempuan-perempuan ni dia ada hari-hari cuti dia. Dia ada hari cuti. Masa tak sembahyang ni rasa tak seronok. Boleh-boleh sembahyang rasa seronok. Itu orang ada rindu, orang ada cinta. Bila dia tak mengaji Al-Quran sehari itu dia rasa sunyinya. Itu dia hari ni tak mengaji pun lagi. Itu ada sayang. Adakah nikmat dan kesenangan telah melekakan kamu? Ya benar ya Allah. Sesungguhnya nikmat dan kesenangan telah melekakan kami. Adakah kamu telah binasa kerana kebaikan dan kamu terpedaya oleh dunia dengan panjang angan-angan? Jadi juga angan-angan Mak Jenin. Mak Jenin yang kenal Mak Jenin ni, dia di antara alim ulama, dia wali Allah Mak Jenin. Saya pernah serta dah kat apa dia wali Allah Panjang angan-angan, pendek akal dia. Dia kira atok angan-angan saja. Tak boleh dia tak fikir. Kalau angan-angan bukan min cakap padahal dia dulu terkatil kot. Mengapa kamu tidak mempergunakan kesihatan dan keselamatan? Tempoh kamu sudah ditentukan dan nafas kamu ada batasnya. Berbuatlah sesuatu yang memberi kebaikan bagi diri kamu selagi kamu punya kesanggupan. Buat baik selagi terdaya. Ya Masya-Allah. Gunakan kesihatan, keselamatan yang ada dalam diri kita ni untuk kita melakukan kebaikan. Okey, keselamatan ni keamanan. Gunakan dia untuk kebaikan. Kebaikan orang lain, orang yang tak aman. Kebaikan orang yang tak sihat, salurkan. Sekurang-kurangnya hantarlah doa dekat dia. Pasal tu bila kawan-kawan kita nanti kata tolong doa Ustaz untuk saudara saya, atau tolong doa Ustaz untuk saya sakit yang dah lama. Tolong doa. Gunakan keselamatan dan kesihatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni untuk orang lain, sekurang-kurangnya dengan memberi doa. Lepas tu baru Allah Ta'ala, ya bani Adam, wahai sekalian manusia. Awal tadi Allah Ta'ala panggil orang mukmin, kemudian baru dia panggil manusia. Manusia ni semualah. Sesungguhnya engkau masih berkelamaan dalam perbuatanmu. Berkelamaan di sini maksudnya berlengah-lengah. Sedangkan setiap hari engkau terus-menerus menghabiskan umurmu sejak dari saat engkau keluar daripada rahim ibumu. Bermulanya musafir kita, kelananya kita di muka bumi Allah ini, iaitu pada hari kita dilahirkan. Itulah bermulanya perjalanan kita.
satu perjalanan yang cukup jauh, cukup susah payah. Asal-asal kelahiran kita tak pandai pakai baju sendiri, tak ada rasa malu, tak boleh nak berkomunikasi, sampailah kepada Allah Ta'ala bagi pengajaran, ajak kita pakai baju, bagi dekat kita ilmu untuk berdiri, untuk berjalan. Kita bangkit, jatuh, sampai ketua dengan diri ni. Walaupun kita bangkit bukan jatuh macam budak-budak belajar berjalan, tapi ada masalah yang membuatkan kita jatuh mengudum dah. Kita bangkit gagah juga, jatuh pula, kita bangkit gagah juga, mencari rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adakah kita akan terus menerus dalam keadaan putus asa dengan rahmat Allah? Allah Ta'ala ni terlepas pandang pada aku mungkin. Kenapa aku tak sebahagia dia? Kenapa aku tak miliki apa yang dia miliki? Bukan dia terlepas pandang. Sebaliknya Allah Ta'ala terlalu memandang kepada kamu, maka ujian dihantar. Tak habis-habis lagi lepas satu-satu. Dah Allah Ta'ala sedang memandang kepada kita. Sebab perjalanan kita ni rumit sangat-sangat. Sungguh rumit. Kita ni dikirimkan dengan dua, akal dan iman. Kedua-duanya selalu bergaduh. Waktu akal, yang banyak akal itu membisikkan kejahatan. Iman pujuk, tak usah pilah, tak ada manfaatnya. Akal kata pilah. Kata iman jangan. Rumit. Kita kadang bergeling dengan diri sendiri. Berlaku perbalahan di antara iman dan nafsu, kedua-duanya. Sedangkan perjalanan kita tu nak sampai lah. Kita nak balik dekat sangat dah. Kita cuma tak tahu kita ni dah berapa kilometer dah. Kita berjalan menuju Allah. Allah Ta'ala kata, sampai masa aku akan panggil, sebab aku dekat sangat-sangat dengan Allah. Dekat sungguh-sungguh. Mungkin selangkah lagi sampai kita ke hadirat Allah Ta'ala. Setiap kali engkau semakin dekat menuju kubur, sungguh lari jauh mana pun, kubur Allah Ta'ala. Larilah jauh mana pun. Dan pasti engkau memasukinya. Wahai sekalian manusia, hidup kamu di dunia ini tidak ubah seperti lalat. Dia katakan juga apa? Hidup kamu macam lalat. Allah Ta'ala buat perumpamaan kat kita macam nyamuk, macam lalat, macam semut, macam laba-laba. Ni semua makhluk halus yang selalu jadi mangsa tindih kita. Kadang-kadang kita tindah dia, kan? Lalat kadang penyepak macam tu, mengelupak mati terus. Tapi Allah letak perumpamaan tu dekat kita. Dia nak abad itu selama makhluk. Apa macam tu lah. Kadang dia pun, kita ni macam baung gautan, baung boh. Apa ni macam nyamuk, hingat saja lebih. Hingat saja yang puk bagi sengak. Kan ada satu ayat Al-Quran Allah kata apa macam nyamuk. Apa ni? Ingat saya lebih sungguh. Kalau suruh ingat, mulut nak cakap bunyi ngongang. Bayi nampak sedang mati. Betul. Ya Allah Ta'ala kita macam lalat pula. Ya Allah, katalah apa-apa kat kami ya Allah. Dia layak dah. Dia Tuhan kita. Wahai sekalian manusia hidup kamu ini tidak ubah seperti lalat. Pasal apa dia kata kita lalat pula? Lalat tu najis ke Setiap kali ia jatuh ke dalam madu, ia suka dan melekat padanya. Lalat kalau dia jatuh dalam madu, dia seronok. Jatuh duduk dalam madu, melekat mati terus. Dia tak tahu rupa-rupanya, daripada dia dapat madu hak sikit-sikit, dia duk ambil tu, dia boleh teruskan kehidupan dia dengan tenaga dia makan sikit. Tapi kalau dia jatuh duduk di dalam madu, dia akan mati cepat. Macam itulah kita perumpamaannya. Kalau hang nak tamak kepada harta yang banyak, hang akan mati dalam ketamakan harta yang melimpah ruah. Jadi macam lalat, masuk dalam madu yang banyak, mati. Sebab madu tu akan bakar dari madu tu, dia sifat dia panas. Bila lalat ni masuk, tak lama. Tak sampai beberapa saat dia akan mati. Macam tu lah kita. Kalau lagi kita dah boleh raih sikit-sikit tu, banyaklah kebajikan dalam hidup yang hang boleh buat lagi. Panjanglah umur hang.
Kalau hang masuk di dalam harta yang begitu melimpah ruah, hang akan lupa kepada diri, lupa kepada Allah, lupa kepada saudara mara. Maka harta itu yang akan membinasakan kamu. Itu perumpamaan. Kenapa Allah Ta'ala letak kita ni macam lah, kan dia kata kita macam lebah, nah, jadilah seperti lebah. Nah, dalam sebanyak-banyak bunga tu, busuk macam mana pun dia akan terongga cari madu. Dia hanya akan makan benda yang baik saja. Walaupun di depan dia banyak lagi makanan lain, dia tak ambil. Dia akan ambil yang baik. Walaupun madu tu dah sikit lah, dalam bunga madu tak banyak lah. Sikit-sikit dia akan kumpul dalam pokok dia yang kecil bagi manfaat kepada seluruh manusia. Allah Ta'ala sebut, jangan jadi seperti lalat. Hang adalah benda elok macam mana pun, taik juga yang paling dia suka. Lalat dia kata kita macam lalat. Nah, kami terima ya Allah. Nah, kita redha, nah, kita redha. Patut Allah Ta'ala kata kat kita ni. Begitulah juga keadaan engkau. Janganlah jadi seperti kayu yang membakar dirinya dengan api untuk kepentingan dan kebaikan orang lain. Itulah juga apa? Dalam nak apa dia kata macam itulah, jangan duduk jadi lembu kayu. Bakar menyala orang terang-terang, dia jadi jadi abu, dia jadi arang. Kalau jadi arang, dia juga orang bakar pula. Terus bakar ikan, bakar rantai ke apa. Tapi kalau jadi abu, hanyut ke laut. Tidak pun terbang di bawah terbang di bawah angin. Macam itulah manusia. Jangan jadi macam tu, nah. Jangan jadi lalat. Boleh makan, tapi jangan lebih makan bawa mudarat. Semua jadi dah kat kita, nah. Kalau picek tu, kalau hak yang tak tinggi-tinggi, dia pun manis-manis, nah. Adalah tambah lagi ya, penyakit ni dah jadi macam satu trend. Darah tinggi, kencing manis, kanser. 3 benda ni. Kemudian buah pinggang. Kemudian pergi jantung. Dulu tak ada, susah. Ataupun mungkin dia tak pergi klinik ke dah. Tu tak ada penyakit telinga ada namanya. Dia ingat mati. Kan? Mana hari dah nak pergi tunggu klinik. Punya pergi kerja sampai dia tua lah. Lah ni kita tak ada kerja. Terus pergi tunggu klinik. Makin lama makin ramai, heran loh. Klinik punya ramai lah. Hari nak pergi klinik susah pun. Aduh, nak dengar tu. Kadang-kadang pergi sampai sehari baru balik. Awak dulu tak gaduhnya tu, dulu orang susah. Orang kena pergi kerja. Daripada pergi tunggu klinik, nak makan lah anak bini di rumah. Pergi kerja. Baik, wallahualam lah. InsyaAllah kita akan sambung. Minggu depan tak ada lah. Minggu depan tak ada, minggu lagi sekali tak ada. Lepas minggu lagi, 2 minggu kita cuti dah. Itu baru ada lah. Baik, ada soalan? Okey, baik, tentang sembahyang